Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 5. Tajuk masih lagi badminton, iaitu strategi bertahan perseorangan terlebih dahulu ya. Okey, kita akan tengok. Okey, kemahiran bertahan memerlukan seorang pemain bergerak lebih banyak berbanding pemain pergu. Kalau perseorangan lah, sebab dia kena cover satu gelanggang seorang. Kalau pergu tu kena cover gelanggang tu dua orang, tak apalah, jadi dikurang sikit pergerakannya. Cuma pergu lebih pantas. Penguasaan dan kawalan gelanggang yang kemas merupakan strategi bertahan yang berkesan. Seseorang pemain yang bertahan hendaklah bergerak pantas ke arah bulu tangkis. Sebenarnya kalau badminton ni, selain daripada stamina yang tinggi, dia kena ada penumpuan terhadap bulu tangkis tu, ke mana hendak bergerak. Kalau kita tengok body movement lawan, jadi kemungkinan besar kita akan tertipu dengan dia punya gerak tubuh tersebut lah. Okay, ataupun gerakan tangan. So kita kena fokus pada bulu tangkis nak pergi ke mana lah. Kepantasan bergerak ini dapat memastikan pemain lebih bersedia mengawal permainan. Strategi seterusnya, seseorang perlu memukul bola tangkis serta-merta apabila mendapat peluang. Tindak balas segera ini boleh mengejutkan dan mengganggu pergerakan pemain lawan. Kita patutnya sebenarnya kita kena test dulu. Kalau permainan badminton ni, kita tengok sama ada pemain tersebut lebih laju daripada kita ataupun lebih perlahan. Kalau dia lebih laju daripada kita, kita kena ubah strategi lain lah. Kita tak boleh lawan laju dengan laju. Okay? Nanti kita akan kalah. So kita kena tengok strategi apa yang sesuai lah. Pemain juga perlu membalas balik pukulan pihak lawan dengan segera seiring masa yang diambil oleh pihak lawan untuk memulih momentumnya bagi membalas pukulan pemain. Pemain yang bijak menggunakan kuasa, kelajuan, ketepatan, kecergasan dan jangkaan yang baik akan menyebabkan pihak lawan melakukan banyak kesilapan atau mengalami keletihan. Pemain boleh mengambil peluang ini untuk memenangi perlawanan tersebut. Okey. Kalau ikutkan ke semua jenis kecergasan, gerak laku, kemahiran, sains sukan perlu dikuasai oleh pemain-pemain badminton ni lah. Okey. So jadi latihannya sangat-sangat keras. Kalau kita kenal Datuk Miss Pun Sidik, Datuk Miss Pun Sidik ni seorang coaches yang dahsyat, sangat hebat. Kalau ikutkan latihannya bermula jam 4 pagi. Bayangkan pukul berapa nak bangun tidur, pukul berapa nak tidur, pukul berapa bangun tidur. Okey, latihan mesti bermula jam pukul 4 pagi. Dia senang je, dia kata you ikut saya atau saya ikut you. Itu je. Saya tak akan ubah teknik latihan. Okey, kalau tengok ni ada ni mesti bergerak pantas. Dialog ni dia kata memang perlu bergerak pantas lah. Okey, so kawalan-kawalan gelanggang okey, perlu dilihat sini kawalan gelanggang mana nak pergi. Ini adalah untuk permainan perseorangan. Okey, dia perlainan juga dengan permainan bergu, ini sistem bertahannya ni. So sekarang ni kita cuba tengok permainan daripada YouTube ni berkaitan dengan pertahanan. Okey, berkaitan dengan pertahanan perseorangan single. Ni daripada Datuk Lee Chong Wei dulu. Bagaimana defend Datuk Lee Chong Wei Trying to find the right pace. Well, that is incredible defense. That is fabulous. Great net shot. Oh, you can't do that. Ini Datuk Lee Chong Wei berlawan dengan Cheng Long saya. Oh,
Oh, tu dia skillnya. Okey. Kan ada beberapa strategi defend. Tanpa menoleh pun. Beta assassin. Nampak kesungguhan nak mendapatkan bola tersebut. Pergilah ke mana-mana gelanggang pun supaya dapat dikembalikan bulu tangkis tersebut. That's a good smash. Kembalikan lah, tak kira lah macam mana pun. Akhirnya lawan akan melakukan kesilapan. Okey. Itu dulu Okey, itu dulu daripada paparan YouTube. So kita pergi tengok pula permainan untuk bergu. Okey. Bagaimana permainan untuk bergu. Sementara saya mencari untuk permainan double pula. Okey. Permainan doubles, ada beberapa pemain yang daripada Jepun sangat terkenal dengan permainan bertahan double ni. Okey, sebentar kita akan cuba tengok permainan bergu daripada pasukan Jepun nanti. Okey, strategi bermain bertahan bergu. Strategi bertahan bergu memerlukan pemain melakukan pergerakan yang kemas untuk memastikan bulu tangkis mudah dikembalikan ke gelanggang lawan. Pemain perlu bergerak dan segera kembali ke tengah gelanggang untuk bersedia bertahan. Semasa bertahan, pasangan bergu harus berada di posisi bersebelahan, iaitu seorang di kiri dan seorang di kanan. Gelanggang atau dipanggil formasi pertahanan bersebelahan. Okey, bila kita kena serang, so kita kena ambil satu gelanggang satu orang lah, separuh-separuh gelanggang, guys. Jadi strategi bertahan yang dipanggil ni adalah strategi bersebelahan ataupun side by side lah. Ini mudah. Ini untuk mudah lah untuk kita jaga posisi kita dan dapat mengecilkan ruang. Ada satu lagi teknik sebenarnya, teknik yang bertahan ini dekat sini. Okey, strategi menyerang depan belakang. Jadi apabila dia bertahan, dia akan bertahan bersebelahan. Okey, kalau kita nak menyerang depan belakang ataupun side by side, tapi bertahan kena bersebelahan lah. Ada juga bertahan yang depan dan belakang tapi sukar kita nak cover kawan kita, walaupun kawan kita tak mahir bertahan, yang hadapan tak mahir bertahan, yang belakang begitu hebat tapi sukar untuk kita nak cover. Okey, apa antara kekuatan dan kelemahannya? Pemain pasukan bertahan dapat memukul atau menolak bulu tangkis ke depan. Kelemahan, apabila bulu tangkis dihantar ke kawasan hadapan tengah atau belakang tengah, akan berlaku kekeliruan antara pemain untuk mengembalikan bulu tangkis tersebut. Kalau dia hantar tengah, tak tahu berebut tak, siapa nak ambil, siapa nak balas. Okey, kita tengok yang ni pula. Ini adalah sedikit info mengenai dia punya tension ataupun ketegangan tali. Okey, ketegangan tali ni biasanya kalau macam saya main dulu 24 saya tarik. Kalau 24 ni, kalau ikutkan daripada buku teks ni, dia kata pemain yang yakin dengan kawalan permainannya tariklah 20 hingga 24. Kalau permulaan tu 16 hingga 19 pound. Kalau dah okey sikit, boleh main pukul-pukul 18 hingga 20. 20 hingga 25 pemain yang yakin. 27 pound pemain yang punya kuasa kuat pegang. Memang saya pun tak boleh. Kalau tidak ketuk macam kayu juga. Jadi 20 hingga 25 adalah pegangan bagi pemain-pemain yang biasalah. Untuk yang level tinggi, dia boleh tarik tension dia dengan lebih tenggang lah hingga 27. Ketebalan tali 0.66 mm dalam lilitan. Elakkan ketegangan yang lebih tinggi daripada 27 pound. Okey, akan adalah geng-geng yang power, raket pun ribu-ribu kan. Okey, bolehlah tarik tension.
tinggi-tinggi tu, international punya level. Okey, so kita tengok paparan YouTube bagaimana untuk melakukan defensif side by side, bersebelahan. Ini adalah daripada paparan YouTube daripada pemain Jepun, Hiroyuki Endo dengan Yuta Watanabe. Okey, mereka begitu hebat sehingga digelar sebagai King of Defense. Okey, lihat saja permainan tadi, sehingga kan pemain Malaysia sendiri menyerang pun sukar untuk menembusi pertahanan mereka. Okey, so itulah side by side, apabila menyerang depan belakang, apabila bertahan side by side. Okey, begitu baik sekali pertahanannya, sehingga kan pihak lawan akan melakukan kesilapan ini, menentang pasangan China yang mempunyai smash yang sangat-sangat kuat, juga mampu untuk dipertahankan bola tersebut. Lihat, sehinggalah pemain pihak lawan melakukan kesilapan. Begitu baik sekali teknik pertahanan mereka. Ini menentang pasukan pasangan nombor 1 dunia pada ketika ini, Gideon dengan Sukam Sekar Mojo. Kita panggil dia minion mereka ni. Lihat, sehingga kan lawan melakukan kesilapan. Ini menentang Bergu Legend daripada Indonesia. Okey, Hasan dan Setiawan, Hendra Setiawan, juga terkenal dengan kehebatan mereka melakukan serangan, tetapi pertahanan daripada Hiroyuki Endo dengan Watanabe ini sangat-sangat baik, sehingga kan lawan melakukan kesilapan. Itulah tujuan pertahanan. Ini menentang sesama rakan satu negara, juga bermati-matian untuk mempertahankan fokus pada bulu tangkis, tidak kepada gerak badan. Okey, itu saja. Okey, itu saja. Itu saja untuk hari ini berkaitan dengan badminton, strategi pertahanan perseorangan, strategi pertahanan bergus. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang.